Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pelajar-pelajar sekalian, hari ini cikgu akan bawakan tajuk bab 1. Tetapi dengan subtopik kali ini ialah berkaitan dengan punca persamaan kuadratik. Jadi di sini disebutkan persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ialah bentuk amnya ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, bila disebut persamaan kuadratik, persamaan di sini menunjukkan sama dengan, ada sama dengan kosong, dan selalunya kita jadikan persamaan tersebut sama dengan kosong. Okey, kali ini cikgu nak menyentuh bahagian berkaitan dengan punca. Apa itu punca persamaan kuadratik? Okey, jadi contohnya di sini cikgu berikan satu soalan yang mana nilai x-nya diberi. Contohnya, okey, iaitu x kuasa 2 tolak x tolak 12 sama dengan kosong. Okey, diberi nilai x. X-nya ialah sama dengan negatif 3. Itu diberi dalam soalan. Dan kita nak tentukan adakah x sama dengan negatif 3 ini punca kepada persamaan yang di atas ni. Adakah dia merupakan punca, okey, kepada persamaan ini. Jadi untuk menentukan dia punca ataupun tidak, jadi langkahnya ialah kita gantikan x sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan kuadratik ini. Jadi kita dapati ialah kita masukkan dalam x-nya dengan negatif 3. Kuasa 2 tolak negatif 3 tolak 12. Kalau patutnya sini sama dengan kosong lah, tapi kita kena selesaikan. Bila kita gantikan negatif 3 dekat sini, kita dapati ialah nilainya negatif 3 kuasa 2 ialah 9 tambah 3 tolak 12. 9 tolak-tolak ialah tambah 3 tolak 12. 9 tambah 3 ialah 12, dan 12 bila kita tolak dengan 12 sama dengan kosong. Jadi bila dia sama dengan kosong, kita dapati dia memenuhi yang disebutkan dekat atas sini. X kuasa 2 tolak x tolak 12 sama dengan kosong. Dan bila kita gantikan negatif 3 ini, kita dapati dia pun sama dengan kosong. Jadi ini bermakna bila kita masukkan ke dalam ini dan dia memuaskan persamaan ini, iaitu sama dengan kosong. Jadi kita kata kesimpulannya di sini ialah x sama dengan negatif 3 adalah punca, okey, bagi persamaan x kuasa 2 tolak x tolak 12 sama dengan kosong. Jadi dia adalah merupakan punca. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Diberi 2x kuasa 2 tambah 15x tolak 8 sama dengan kosong. Kemudian diberi, kita nak kenal pasti, adakah x sama dengan 1 ini punca kepada persamaan di atas? Okey, kalau diberi nilai x-nya, kita masukkan saja ke dalam persamaan yang diberi. Jadi dia jadi 2, 1 kuasa 2 tambah 15 darab 1 tolak 8. Okey, jadi kita selesaikan ini. 2 tambah dengan 15 tolak 8. Okey, 2 tambah 15 ialah 17. Dan 17 tolak dengan 8 ialah 9. Okey, sama dengan 9 tadi. Kemudian kita dapati sekarang nilainya sama dengan 9. Okey, yang ini sepatutnya kita masukkan apa saja nilai x ini. Kalau dia punca, dia akan dapat sama dengan kosong. Tetapi sekarang dia sama dengan 9. Jadi bila dia tak sama dengan kosong, maka kita buat kesimpulan bahawa x sama dengan 1 bukan punca. Okey, bukan punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tambah 15x tolak 8 sama dengan kosong. Jadi yang pentingnya di sini ialah dia bukan punca. Sebab bila kita gantikan ke dalam ini, dalam persamaan, dia tak dapat sama dengan kosong. Tetapi dia dapat sama dengan 9. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak mencari punca. Okey, maksudnya kita nak cari nilai. Kalau sini x, maksudnya kita nak cari nilai x dengan kaedah pemfaktoran. Dan soalannya kadang-kadang ditulis juga sebagai selesaikan. Okey, contohnya yang pertama di sini, iaitu diberi x kuasa 2 tolak 9x tambah 14 sama dengan kosong.
Jadi kita tak naklah cuba-cuba gantikan apa saja nilai X sini. Sebenarnya kita boleh dapatkan nilai X iaitu punca tadi, okey, dengan menggunakan kaedah pemfakturan. Jadi cikgu tunjukkan kaedah yang mudah dengan menggunakan kalkulator. Okey, jadi dengan kaedah kalkulator, yang pertamanya kita tekan mode dekat sini sampai jumpa EQN. Okey, lepas tu tekan nombor 1. Okey, oleh kerana ini ialah persamaan kuadratik, maka kita tekan sini sebelah kanan sampai jumpa degree. Degree ini maksudnya berapa darjah dia? Darjahnya ialah 2. Darjah tertingginya 2. Jadi keluar A dekat sini, maka kita masukkan A dekat sini ialah yang di depan ini. A ialah di depan X kuasa 2. Iaitu A-nya dekat sini ialah 1. B-nya ialah yang di depan BX, di depan ini ialah negatif 9. Dan C-nya yang hujung sekali yang tak ada X ini, iaitu 14. Okey, maka kita masukkanlah ke dalam yang ditulis sini A. Apa dia A? A ialah 1. Okey, sama dengan. Kemudian tekan B. B-nya ialah negatif 9. Sama dengan. Dan C-nya ialah 14. Sama dengan. Jadi kita dah dapat iaitu nilai X-nya sama dengan 7. Okey, X sama dengan 7. Dan satu lagi, kita tekan sama dengan lagi sekali. Kita dapati X-nya sama dengan 2. Okey, kat tengah antara X sama dengan 7 dan X sama dengan 2 ni, tengah-tengah ini kita tulis dia atau. Okey, kalau kita buat macam ni pemfakturannya, terus dapat jawapan macam ni, jangan lupa satu step ke belakang. Okey, satu step ini saya tunjukkan. Satu step tu sebab saya jarakkan ni ke bawah. Okey, supaya kita tak tinggalkan satu step yang penting dekat atas ini. Ini adalah yang dipanggil pemfakturan. Okey, sama dengan kosong ini. Maksudnya kita dah dapat jawapan dah. Tapi kita jangan lupa buat step ke belakang ini. Iaitu 7 ini kalau saya pindahkan ke sini. Ni positif, pindah ke sini jadi tolak. Jadi dekat sini X tolak 7. Dan ini kalau pindah ke sini jadi X tolak 2. Okey, jadi ini fakturannya X tolak 7 darab X tolak 2 sama dengan kosong. Dan kalau kita darabkan ini semula, dan kita akan dapat jawapannya di atas ni. Okey, yang inilah dikatakan puncanya, iaitu punca dia ialah X sama dengan 7 ataupun X sama dengan 2. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu X tambah 2 sama dengan negatif 3X tambah 14 per X. Okey. Jadi, bila kita jumpa soalan macam ni, langkah yang pertama ialah kita jadikan dia dalam bentuk arm. Okey, ni bentuk arm. Iaitu, dia samakan dengan kosong. Jadi, yang ini tak sama dengan kosong. Yang atas tadi contoh pertama dah memang siap-siap sama dengan kosong. Jadi, ini langkah pertama kita, untuk jadikan dia sama dengan kosong, kita pindahkan X ini ke sini. Ini bahagi, pindah sini jadi darab. Maka X, jangan lupa buat kurungan, darab dengan X tambah 2. Okey, yang di sebelah sini tinggallah tolak 3X tambah 14. Okey, kemudian ni darabkan. X darab X dapat X kuasa 2. Tambah, darab 2, 2X. Ini semua pindahkan ke sini sebab kita nak jadikan dia sama dengan kosong. Tolak 3X pindah sini jadi tambah 3X. Ini pindahkan tambah 14 jadi tolak 14 sama dengan kosong. Hati-hati semasa memindahkan ini. Berlaku pertukaran tanda dia. Okey, kemudian ini kita permudahkan lagi. X kuasa 2. 2X tambah 3X ialah 5X. Tolak 14 sama dengan kosong. Okey, jadi kita dah dapat dah bentuk arm ini. Jadi kemudian kita nyatakan bahawa A-nya ialah 1, B sama dengan 5 dan C-nya ialah negatif 14. Jadi untuk pemfakturan, kita guna sahaja kalkulator ini. Okey. Jadi di sini macam tadi, okey, saya tunjukkan semula. Okey, mula-mula kita tekan mode sehingga jumpa EQN. Lepas tu tekan 1. Lepas tu kita tekan cari degree. Sebab dia X kuasa 2, maka kita pilih 2. Jadi dia tanya A. A ialah 1. Sama dengan B ialah 5. Sama dengan dan C ialah negatif 14. Okey, jadi kita dapat jawapannya bahawa X sama dengan 2 atau, okey, jangan lupa tulis atau. Satu lagi tekan sama dengan X sama dengan negatif 7. Okey, jadi satu step ke belakang, jangan lupa. Ini tulis ke belakang satu step, kita tunjukkan pemfakturannya.
Dan jangan lupa samakan dia dengan kosong. Jadi kalau sini X sama dengan 2, bermaksud kalau 2 pindah ke sini, dia jadi X tolak 2. Okey, yang ini pindah ke sini, tolak, pindah sini jadi tambah. X tambah 7. Jadi kalau saya darabkan ini dengan dalam kurungan ini, kita akan dapat semula yang ini. Bentuk persamaan kuadratik ini. Okey, jadi inilah dia jawapannya, iaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 7. Kalau dalam soalan dekat sini, dia tak guna X. Katalah dia guna dekat sini Y. Sini 9Y. Jadi dekat sini jawapannya mestilah Y sama dengan. Kalau dekat sini M, ini pun M, X-nya ialah M. Jadi jawapan ini bila kita fakturkan, di kalkulator memang ditulis X. Tetapi kalau sini M, sini M, sini M, jawapan akhir kita ini M. Bermaksud di sini pun kita kena nyatakan M sama dengan. Bukannya X sama dengan, ikut kepada soalannya. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan soalan yang terakhir ini, yang ketiga. Dia beri dalam bentuk segitiga. Okey, dalam bentuk segitiga ini, iaitu diberi tingginya ialah H tambah 2, tapaknya 2H tambah 3, dan yang sendeng ini, yang condong ini 3H tolak 1. Okey, sekarang ni dia suruh cari nilai H. Bagaimana kita nak mencari nilai H? Okey, bila diberi bentuk ini, jadi kita tak ada apa-apa maklumat diberi. Kalau diberi, kita tahu luasnya, boleh kita guna formula luas. Tapi kalau kita tak tahu, tak ada maklumat apa-apa, jadi kita kena guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ialah yang condong ini, iaitu 3H tolak 1 kuasa 2 adalah sama dengan tingginya ini, iaitu H tambah 2 kuasa 2 tambah dengan 2H tambah 3 kuasa 2. Okey, ini teorem Pythagoras. Jadi cikgu ingatkan ke semula macam ni, kalau ada segitiga bersudut tegak, okey, 90 darjah, bermaksud perkaitannya, teorem Pythagorasnya ialah C kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ataupun kita nak buat terbalik pun tak ada masalah. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 adalah sama dengan C kuasa 2. Okey, prinsip itulah yang digunakan di sini. Okey, kemudian kita kembangkan maklumat yang ada ini, kita kembangkan dia. Okey, pelajar selalu buat silap bila ada bentuk yang kuasa 2 bentuk macam ni. Contohnya cikgu bagi di sini, katalah A tambah B kuasa 2. Ini bila kita kembangkan dia akan jadi A kuasa 2. Okey, kemudian darabkan semua yang ada, 2 darab A darab B, 2 darab A darab B, dan yang hujungnya ialah B pula kuasa 2. Okey, itu kalau tambah. Kalau tolak, A tolak B kuasa 2 ialah mula-mula A kuasa 2, kemudian darabkan semua yang ada, 2 darab A darab dengan negatif B, dia akan jadi negatif 2AB. Lepas tu yang hujungnya ialah negatif B kuasa 2. Negatif B kuasa 2 ialah negatif B darab negatif B, dia akan jadi positif B kuasa 2. Okey, saya sambung di sini ya. Saya salin semula yang ini dia, saya nak kembangkan dia. Jadi 3H kuasa 2, kita buat yang ini dulu ya, 3H kuasa 2, 3 kuasa 2, H kuasa 2. Jadi dia akan jadi 9H kuasa 2. Kemudian kita darab semua yang ada, negatif 1 darab 2 ialah negatif 2, darab dengan 3H ialah negatif 6H. Negatif 1 kuasa 2 ialah 1, sebab jadi positif, negatif 1 kuasa 2 ialah negatif 1 darab negatif 1. Nanti dia jadi positif 1. Okey, sama dengan kembangkan yang ini pula. H kuasa 2. 2 darab 2 darab H. Jadi 4H. Kemudian 2 kuasa 2 ialah 4. Okey, seterusnya yang hujung sini. 2H kuasa 2. 2 kuasa 2, H kuasa 2. Jadi 4H kuasa 2. Darabkan semua yang ada. 3 kali 2, 6. 6 darab 2H ialah 12H. Kemudian 3 kuasa 2 ialah 9. Okey, langkah yang seterusnya, kita pindahkan semua sekali ke sini dan jadikan dia sama dengan kosong. Okey. 9H kuasa 2 tolak 6H tambah 1 tolak H kuasa 2 tolak 4H tolak 4 tolak 4H kuasa 2 tolak 12H tolak 9 dan samakan dia dengan kosong. Okey, hati-hati semasa memindahkan dia ke sini, jadikan dia tukar tanda dia. Okey, kemudian kita tengok 9H kuasa 2 tolak H kuasa 2 tolak 4H kuasa 2. Kalau tak tahu, guna kalkulator. 9
tolak 1, tolak 4. Okey, kita guna kalkulator. 9, tolak 1, tolak 4. Macam tu. Supaya tak salah. Jadi kita dapat 4H kuasa 2. Kemudian yang H pula dengan yang H. Dekat sini negatif 6. Okey, negatif 6. Cari lagi yang ada H. Tolak 4. So, tolak 4. Lagi ada negatif 12H. Tolak 12. Jadi kita dapati jawapannya negatif 22H. Kemudian nombor yang ini, yang tak ada X ni pula ialah 1 tolak 4. Kemudian tolak 9. Sama dengan negatif 12 dan jadikan dia sama dengan kosong. Okey, sebelum kita faktorkan dia, tengok dulu. Adakah dia ini boleh dipermudahkan? Okey, kita dapati yang ini kita boleh permudahkan, iaitu kita boleh bahagi dia dengan 2. Okey, jadi boleh bahagi dengan 2. So, kita permudahkannya menjadi, selepas bahagi dengan 2, kita dapat 2H kuasa 2 tolak 11H tolak 12 bahagi 2 ialah 6 sama dengan kosong. Okey, dan diingatkan kalau di depan sini dia negatif, kita tukar tanda dia jadi positif ya. Sekarang ni semuanya kita jumpa positif semua. Okey, tak ada negatif. Tapi kalau sini negatif, tukar dia jadi positif, baru kita fakturkan. Okey, dah dipermudahkan macam ni. A-nya ialah 2, B-nya ialah negatif 11 dan C-nya ialah negatif 6. Kita masukkan dalam kita buat macam tadilah, iaitu EQN 1, kemudian degree-nya 2. Okey, masukkan A-nya ialah 2, sama dengan B-nya negatif 11, sama dengan, dan C-nya ialah negatif 6, sama dengan. Jadi kita dapati nilai, di sini ditulis X, tapi kita jangan tulis X. Kita tulis ikut kita punya persamaan kuadratik ini. Ini sini ada 4H. Jadi di sini ditulis H. Di bawah sikit. H sama dengan 6. Atau satu lagi. Ini kalau bentuk pecahannya, itu dia. H sama dengan negatif setengah. Okey. Dan jangan lupa selepas dapat jawapan, kita buat satu step ke atas. Iaitu pemfakturannya. Sama dengan kosong. Kalau sini H sama dengan 6, bermaksud bila 6 pindah sini, dia jadi H tolak 6. Yang ini pula, pindahkan 2 ke sini. 2 bahagi 2, darab ke sini, ialah pindah sini jadi darab. Jadi 2H. Tinggal tolak 1 pindah sini, tambah 1. Pemfakturannya kena buat macam ni. Jangan tulis sebagai H tambah 1/2. Tak boleh. 2 pindah sini, jadi darab 2. Jadi 2H. Tolak 1, pindah sini, jadi tambah 1. Okey, jadi di sini oleh kerana ni tadi ialah jarak panjang ini, jadi kita tak boleh ambil kira yang H-nya negatif. Okey, nanti dapat panjangnya ini negatif pula. Jadi kita terima H sama dengan 6 dan H tak boleh sama dengan negatif setengah. Jadi kita nyatakan jawapan akhir itu sebagai H sama dengan 6. Cikgu rasa perlu tunjukkan satu contoh yang keempat ini, iaitu soalannya negatif 2Y kuasa 2/3 sama dengan Y tolak 3. Okey, selesaikan. Selesaikan bermaksud kita nak cari nilai Y. Bila kata selesaikan. Ataupun soalannya cari punca, sama juga. Okey, jadi dekat sini langkah yang pertama, 3 ini bila tengok pecahan, bila ada bahagi 3, jadi kita buat dia darab semua sekali dengan 3. Okey, supaya tak tersalah. Darab semua sekali dengan 3. Jadi kita akan dapat jawapannya di sini, iaitu ini negatif 2Y kuasa 2/3 darab 3, jadi tinggallah negatif 2Y kuasa 2. Okey, Y darab 3 ialah 3Y. Negatif 3 darab 3 ialah negatif 9. Okey, pindahkan semua ke sebelah sini. Jadikan persamaan kuadratik kita sama dengan kosong. Bentuk am ya. Negatif 2Y kuasa 2 tolak 3Y. Ini pindahkan, tambah 9 dan jadikan dia sama dengan kosong. Okey, sebelum kita tekan kalkulator mencari punca, langkah yang penting ialah kalau didapati di depan Y kuasa ini negatif, jadikan dia positif dahulu.
Baru kita fakturkan dia. Maknanya 2y kuasa 2 tukar tanda di sini. Ini pun tukar tanda jadi positif. Ini pun tukar tanda jadi negatif. Senang saja. Mesti buat ini. Selepas tu kita tengok 2, 3, 9 boleh dipermudahkan ke tidak. Macam ni tadi boleh dipermudahkan. Tapi yang ini 2, 3, 9 tak ada faktor sukunnya. Jadi kita terima yang ini. Jadi A-nya dekat sini 2, B-nya 3 dan C-nya negatif 9. Jadi lepas tu barulah kita fakturkan dia. Dan pemfakturannya kita tekan calculator lah. Kita dapat nilainya. Okay. Dia tanya dekat sini. Langkah yang sama macam tadi. Okay. Iaitu dia tanya A. A kita letak dia sebagai 2. Sama dengan B-nya 3. Sama dengan dan C-nya negatif 9. Sama dengan. Jadi kita dapat jawapannya ialah 1.5. Tak boleh tulis dalam bentuk perpuluhannya. Jadi kita kena tukar bentuk perpecahan. Okey, tekan sini, tekan sini. Kita dapati X-nya adalah, bukan X, saya pun dapat salah ni. Y, dekat sini Y, maka sini pun Y. Y sama dengan 3/2. Dan atau satu lagi ialah Y sama dengan negatif 3. Okey. Jadi lepas tu kita naikkan satu step ke atas ini, iaitu faktorkan dia. Samakan dengan kosong. Pemfakturan ini kita tak boleh tulis dia sebagai Y tolak 3/2. Tetapi kita ni bawa naik ke atas. Bahagi 2, bawa sini jadi darab 2. 2Y. Okey, 3 ini pindah ke sini jadi tolak 3. Okey, yang ini pun sama. Ni tolak 3, pindah ke sini jadi tambah 3. Y tambah 3. Okey, itu cara dia. Jadi kita dapati ada 2 nilai Y-nya. Dan kedua-dua ini boleh diterima walaupun dia negatif. Tak macam ni tadi. Kenapa yang ini negatif kita tak boleh terima? Sebab ini ukuran panjang. Nanti kalau saya letak sini negatif setengah, nanti panjang ni dia jadi negatif. Jadi yang ini bukan ukuran panjang. Ini nilai Y sahaja. Jadi kita terima kedua-duanya. Jadi itu sahaja untuk tajuk mencari punca dengan kaedah pemfakturan.